Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar tingkatan 2. Pada kali ini kita akan belajar tentang topik 1.4, iaitu kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Jadi pelajar-pelajar sekalian kena beri perhatian mendengar video daripada awal hingga akhir, jawab soalan-soalan yang diberikan. Tapi apa yang menyedihkan segelintir pelajar ni, dia tak tengok video sampai habis. Ada pelajar ni dia terus jawab soalan dan cepat hantar, tapi banyak yang salah dan sebagainya. Jadi sabar, mendengar sampai habis dulu video ini, barulah kita dapat memahami apa yang kita belajar pada hari ini. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, pada hari ini kita akan melihat tentang kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Sebagai pengenalan, kalau kita lihat, kerajaan alam Melayu ini muncul sezaman dengan kerajaan-kerajaan luar yang lain. Hal ini menunjukkan bahawa kerajaan alam Melayu membangun dan maju setanding dengan kerajaan tersebut. Kerajaan alam Melayu juga mempunyai hubungan perdagangan, keagamaan dan diplomatik dengan kerajaan ini. Kalau kita lihat pada abad yang pertama, kemunculan kerajaan Funan sezaman dengan Empire Rome. Kalau kita lihat dekat situ ada Colosseum Rome sebagai tanda kemegahan Empire Rome. Juga kerajaan Funan ini sezaman dengan Empire Parsi di Timur Tengah, Empire Kushan di utara India, dan juga dinasti Han di China. Ini pada abad yang pertama. Dilihat pada abad yang ke-9, kerajaan Champa, kerajaan Sriwijaya dan Angkor sezaman dengan kerajaan Abbasiyah di Timur Tengah. Kerajaan Byzantine, kerajaan Turki. Kalau kita lihat dekat sini, terdapat Hagia Sophia. Empire Byzantine ini dulu dia masjid, kemudian ditukar menjadi gereja, kemudian ditukar balik menjadi museum, dan baru-baru ini Hagia Sophia telah ditukarkan kembali menjadi masjid utama lah di Turki. Selain kerajaan Abbasiyah, kerajaan Byzantine, kerajaan Champa, Sriwijaya dan Angkor juga sezaman dengan dinasti Tang di China. Kalau kita lihat dekat situ ada pagoda Zumi. Ini dia pagoda Zumi dinasti Tang. Ini di China. Dan juga kerajaan Chola di selatan India ini. Baik. Ini pada abad yang ke-9. Kalau kita lihat pada abad yang ke-14, kerajaan-kerajaan yang terkenal ini di dalam kerajaan Champa, Angkor, Majapahit, dia sezaman dengan empire yang cukup besar, cukup kuat pada waktu itu, yaitu Empire Mongol. Empire yang cukup besar kalau kita lihat pada warna ungu itu. Selain daripada itu juga terdapat satu lagi kerajaan yang penting juga, besar juga, yaitu kerajaan Turki Utsmaniyah. Ini kita tahu ini, dan seterusnya juga dia sezaman dengan Kesultanan Delhi di India ni. Ini berlaku pada abad yang ke-14. Baiklah, kerajaan alam Melayu merupakan kerajaan yang penting dan mempunyai tamadun tinggi yang setanding dengan kerajaan luar yang lain. Baiklah, sekarang kalau kita lihat tentang hubungan perdagangan. Hubungan perdagangan. Kerajaan alam Melayu telah menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan luar. Ini disebabkan kedudukan strategik, laluan perdagangan di antara timur dan barat, serta kekayaan hasil bumi telah mendorong pemerintah-pemerintah kerajaan alam Melayu pada waktu itu
menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lain yang ada. Kalau kita lihat dalam peta ini, ada petunjuk. Kalau kita lihat petunjuk garisan biru itu, pedagang yang dari luar itu yang datang ke alam Melayu. Tengok dari Alexandria, dia datang ke Aden, datang ke Beri Gaza, terus ke Tamraliti, terus sampai ke Kedah Tua. Kalau kita lihat garisan yang berwarna hijau adalah pedagang alam Melayu. Dia pergi ke pelabuhan luar. Di Palembang dia pergi keluar. Dari Kedah Tua itu dia pergi keluar. Dan yang garisan ungu itu, tengok, barangan alam Melayu ini sampai ke Rom pada waktu itu. Jadi jalan perdagangan alam Melayu ini begitu luas sekali. Dari abad yang pertama hingga abad yang ke-15. Inilah perkembangan hubungan perdagangan yang menunjukkan amalan sikap keterbukaan para pemerintah kerajaan alam Melayu yang telah membawa kemakmuran ekonomi alam Melayu pada waktu tersebut. Ini hubungan perdagangan. Seterusnya, kalau kita lihat hubungan keagamaan. Hubungan kerajaan alam Melayu dengan kerajaan luar mendorong penyebaran agama Hindu, penyebaran agama Buddha, dan juga agama Islam. Jadi penyebaran agama-agama ini telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan, seperti dari sudut pentadbiran, dari sudut perundangan, ekonominya, apatah lagi sosio budayanya. Baiklah, untuk permulaan kita lihat hubungan keagamaan dengan agama Hindu. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Hindu di alam Melayu, yaitu melalui peranan, ini penting, pedagang. Dia berdagang, sambil itu dia menyebarkan agama Hindu pada waktu itu. Selain pada itu juga melalui tentera, ini kekerasan, dan juga adanya golongan Brahmin yang memainkan peranan untuk menyebarkan agama Hindu di alam Melayu. Kita lihat gambar kat sini, penemuan artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang, Kedah. Ini dia artifak dia. Tengoklah. Ini artifak pengaruh Hindu di Lembah Bujang, Kedah. Seterusnya kalau kita lihat hubungan keagamaan agama Buddha. Agama Buddha disebarkan, dimainkan peranan oleh Asoka, yaitu pemerintah Empire Maurya, menghantar sami-sami Buddha ke alam Melayu. Tujuannya tak lain untuk menyebarkan agama Buddha. Tengok ini dia artifak ini yang juga ditemu di Lembah Bujang, Kedah. Ini dia artifak dia. Itu hubungan agama Buddha. Dan seterusnya kalau kita lihat, kita akan lihat tentang hubungannya dengan agama Islam. Terdapat beberapa cara penyebaran agama Islam di tanah Melayu, sama juga seperti Hindu tadi, yaitu peranan pedagang-pedagang yang dari Timur Tengah yang datang berdagang. Sambil berdagang, orang tempatan melihat kebudayaan cara mereka, kehidupan mereka, hingga mereka itu terpengaruh dan tersebarlah agama Islam. Maupun melalui pemerintah pada waktu itu yang tertarik dengan agama Islam. Tentunya pemerintah ini tertarik dengan apa yang dibawa oleh pendakwah-pendakwah dari Timur Tengah, yang bercerita tentang agama Islam di alam Melayu. Baik, kalau kita lihat ini artifak yang ada, telah pun ditemu di Bruas, Perak. Ini artifak dia. Pelajar-pelajar sekalian, jadi penyebaran agama ini ke alam Melayu, kita lihat sini, menggambarkan sikap keterbukaan penduduk alam Melayu, dan agama Hindu serta Buddha telah dianuti oleh sebahagian penduduk tempatan pada waktu itu.
setelah kedatangan agama Islam, sebahagian besar penduduk di alam Melayu telah pun menganut agama ini, yaitu agama Islam. Okay. Ini kita lihat dari segi hubungan keagamaan. Seterusnya kita lihat dari sudut hubungan diplomatik. Okay. Hubungan diplomatik merupakan hubungan politik di antara dua kerajaan. Dalam hal ini, kerajaan alam Melayu telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan di China, di India, bagi mengukuhkan kedudukannya dan membuka jalan kepada perkembangan perdagangan. Jadi, untuk merapatkan hubungan diplomatik itu, apa yang akan dapat oleh kerajaan Melayu ialah dapat memperkembangkan lagi perdagangan di antara negara-negara penting pada waktu itu, kerajaan-kerajaan penting pada waktu itu, yaitu kerajaan dari China dan India, perdagangan dari timur dan barat, menggunakan Selat Melaka itu. Sebab itu Selat Melaka pada waktu itu amat penting. Kalau kita lihat di sini hubungan kerajaan alam Melayu dengan China. Hubungan kerajaan China dengan Funan. Kalau kita lihat dengan Funan ini, utusan telah pun dihantar pada abad yang ketiga. Tujuannya ialah memohon bantuan ketenteraan untuk melawan Dai Viet. Itu dengan Funan, hubungannya dengan kerajaan China. Kalau kita lihat dengan Champa pula, utusan telah pun dihantar pada abad yang ketiga. Maknanya hubungan telah pun wujud sejak abad ketiga lagi. Tujuannya ialah untuk memulihkan hubungan setelah berperang dengan sekutu Cina itu, yaitu Dai Viet. Itu Champa. Seterusnya kita lihat Sriwijaya. Sriwijaya pada waktu itu utusan telah dihantar, hubungannya pada abad yang ke-7 dan bertujuan untuk mendapatkan pengiktirafan dan memperkukuhkan hubungan persahabatan dan perdagangan. Ini penting. Okey, seterusnya kita lihat hubungan Cina dengan Kedah Tua. Jadi utusan telah dihantar pada abad ke-7. Yang ini tujuannya tak lain untuk memperkukuhkan lagi hubungan perdagangan di antara Kedah Tua dengan kerajaan Cina. Okey, seterusnya kerajaan Angkor. Jadi utusan telah dihantar pada abad yang ke-12. Tujuannya untuk memperkukuhkan lagi persahabatan dan juga perdagangan. Okey. Dan seterusnya yang terakhir ialah kerajaan Majapahit. Utusan telah pun dihantar pada abad ke-14. Ini tujuannya ialah untuk menjalinkan hubungan persahabatan. Ini dia hubungan awal, hubungan diplomatik kerajaan Cina dengan kerajaan alam Melayu, iaitu Funan, Champa, Sriwijaya, Kedah Tua, Angkor dan juga Majapahit. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, kita lihat juga hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Kita mulakan dengan Funan, hubungan kerajaan Melayu India, kerajaan Melayu Funan ini dengan India. Ini utusan telah dihantar pada abad ketiga dan bertujuan untuk memperkukuhkan hubungan perdagangan dan juga keagamaan Hindu, agama Hindu dengan India. Ini awal Funan pada abad yang ketiga. Kita lihat juga hubungan India dengan Sriwijaya. Utusan dihantar pada abad ke-9. Tujuannya mengeratkan hubungan persahabatan dan juga dengan hubungan keagamaan juga. Ini Sriwijaya. Seterusnya hubungan India dengan Angkor. Utusan dihantar pada abad ke-12. Tujuannya mengeratkan hubungan persahabatan saja. Ini kerajaan Angkor dengan India. Dan seterusnya kerajaan Majapahit pada abad ke-14 untuk mengeratkan hubungan persahabatan kerajaan Majapahit
dengan kerajaan India pada waktu itu. Jadi pelajar-pelajar sekalian, hubungan diplomatik antara kerajaan Melayu dengan kerajaan luar menunjukkan usaha persahabatan yang cuba dijalinkan antara kerajaan. Inilah dia hubungan kerajaan alam Melayu dengan India. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, kerajaan-kerajaan alam Melayu mengamalkan sifat terbuka. Satu lagi, mereka mengamalkan sikap saling menghormati agar tidak ada wujudnya pertelingkahan dalam menjalinkan hubungan dengan kerajaan luar. Ini penting sebab kalau kita dapat menjalinkan hubungan, menghormati kerajaan-kerajaan luar, maka ini akan membantu kemajuan kerajaan Melayu itu sendiri. Jelas bahawa pemerintah kerajaan alam Melayu bijak mengurus hubungan kerajaannya dengan kerajaan luar pada waktu itu. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, di sini terdapat beberapa soalan yang perlu pelajar jawab, tulis di dalam buku latihan awal. Soalannya ialah, kerajaan alam Melayu ini merupakan kerajaan yang penting dan mempunyai tamadun yang tinggi, setanding dengan kerajaan-kerajaan yang penting, kerajaan-kerajaan luar yang lain yang juga penting, yang amat penting. Jadi berdasarkan pernyataan itu, jawab soalan berikut. Pertama, senaraikan kerajaan luar yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu pada abad pertama. Itu soalan yang pertama, jawab. Yang kedua, nyatakan kegemilangan kerajaan alam Melayu dalam aspek peluasan kuasa. Ini dah kita belajar, jadi pelajar boleh rujuk balik video sebelum ini ataupun dalam video ini. Dan yang ketiga, ini hebat, ini kena buat analisis. Pada pendapat anda, bagaimanakah kita maksudnya kerajaan yang ada sekarang ini, sebagai rakyat Malaysia ini, kita dapat meneruskan kegemilangan tamadun kerajaan alam Melayu? Macam mana? Adakah melalui hubungan diplomatiknya kan? Adakah kita perlu memperkasakan ekonomi kan? Adakah kita perlu bersatu padu bijak tanpa ada pergaduhan yang boleh memecah belahkan rakyat dan sebagainya? Ini pelajar-pelajar kena buat sedikit kajian, rujuk dalam buku teks, rujuk di dalam YouTube, research sedikit, kaji sedikit, dan tulis jawapan di dalam buku latihan anda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Baiklah, itulah tadi pelajar-pelajar sekalian apa yang telah pun kita pelajari tentang topik pada hari ini, iaitu tentang tajuk 1.4. Setelah mendengar arahan untuk membuat latihan, buat di dalam buku latihan. Dan sebelum itu juga pelajar-pelajar kena buat nota. Nota ni penting. Jangan komplain. Ada yang komplain, kata menulis, mengulang menulis dan sebagainya. Sebagai pelajar, menulis sangat penting untuk membuat kita punya jari untuk menulis, dan kita jadi minat untuk menulis, untuk belajar dan sebagainya. Yang paling penting, dengan menulis dia akan cepat untuk mengingat. Jadi buat nota. Ada yang bertanya, cikgu kena lukis semua kan? Kalau peta macam ni bolehlah dilukis. Okay, jadi peta macam ni ataupun raja-raja macam ni, yang mudah-mudah ni boleh dilukis lah. Lukis cantik-cantik, kemas-kemas. Tapi kalau gambar-gambar yang macam artifak ni, gambar-gambar semua ni, tak payah lukis. Sebab kita bukannya subjek pendidikan seni, PSP, kita adalah sejarah. Jadi pelajar-pelajar boleh ambil fotostat, kita gambarkan untuk dilekat di dalam buku nota. Jadi selamat mencuba. Jangan tak buat. Bagi pelajar-pelajar yang tak dapat benda ni, boleh kongsi dengan kawan-kawan anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.